Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Agaknya apa tuan-tuan dan puan-puan tengah buat pada pagi yang sibuk, ya? Maklumlah orang nak pergi kerja, terutama bagi kaum ibu, ya. Mana tidaknya nak siap dengan sarapan pagi, kemudian nak siapkan dengan pakaian sekolah anak, tambah lagi pada ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, terpaksa pula dikemaskan tempat tidurnya. Tambah merumitkan lagi apabila didapati pula, kita tengok pula di katilnya basah. Bukan setakat katil basah, maksudnya di sini cadarnya dengan kain, dengan bantal peluknya, dan kemungkinan dengan sesiapa saja yang ada di katil itu. Jadi tajuk kita kali ini ada kaitannya dengan katil basah tu, maksudnya anak kencing malam, ya. Kalau kita lihat masalah anak kencing malam ini, ramai kaum ibu terutama sekali, dia kadang-kadang merasa runsing dengan masalah ini. Dan untuk pagi ini, saya akan berbincang berkenaan dengan anak kencing malam. Dan saya akan bincangkan tentang apa yang dikatakan dengan anak kencing malam, apa maksud dia, kemudian apa punca-punca anak kencing malam, apa kesan-kesan anak kencing malam, puncanya apa yang menyebabkan anak ini kencing malam, dan akhir sekali rawatan ataupun apa yang patut dilakukan bagi anak yang menghadapi masalah begini, ya. Kalau mengikut perubatan, anak kencing malam ini kita namakan sebagai enuresis, ya. Daripada medical termnya, maksudnya ialah enuresis. Dan terdapat dua jenis. Yang pertama ialah anak yang memang kerap kencing malam dalam jangka waktu yang lama, mungkin makan bulan, mungkin makan tahun, dan ini kita namakan sebagai enuresis primer, ya. Dan jenis yang kedua pula ialah anak yang telah lama tidak ada masalah kencing malam, tiba-tiba satu malam itu di pagi esoknya kita dapati kain cadarnya basah, seluarnya basah dan sebagainya. Dan ini kita katakan sebagai enuresis sekunder. Tetapi macam mana pun, apa sahaja kategori yang anak tuan-tuan dan perempuan alami, jangan bimbang kerana ada cara, ada kaedah untuk mengatasinya. Dan kalau kita lihat isu ini, masalah ini sebenarnya tidak dibuat-buat oleh anak. Ya, anak tidak sengaja melakukannya, dan dia tidak melakukannya juga untuk menarik perhatian. Dan kalau kita lihat bagi anak-anak yang kencing malam ini, mereka sendiri pun merasa tertekan, mereka rasa malu dan mereka rasa bimbang kerana takut dimarahi oleh ibunya. Apatah lagi kalau kaum ibu yang memang sibuk dengan tugasan-tugasan yang lain, ditambah lagi dengan kerumitan yang ada, mungkin anak ini akan dilabel sebagai tak dengar cakap mak, itulah main lebih sangat dan sebagainya. Jadi ini boleh orang kata menambah burukkan lagi keadaan anak itu, sikap kendiri anak itu, imej kendiri anak itu. Jadi pada mulanya sekarang untuk ini kita lihat mengapa ia berlaku, dan sebelum itu kita lihat dulu kesannya. Kalau kita lihat bagi anak yang kencing malam, apa akan jadi pada ibunya? Ibunya mungkin akan merasa susah hati, kadang-kadang mungkin merasa malu pula nak dimaklumkan dengan jiran-jiran ataupun kawan-kawan. Mengapa? Kerana mungkin ibu ini akan dilabelkan pula oleh mereka yang mendengar masalah ini sebagai mungkin anak ini ada masalah, mungkin dia sendiri tidak beri perhatian. Jadi kaum-kaum ibu jangan bimbang, kerana kita tidak boleh, jangan dengar cakap orang, kerana apa yang kita tahu kita lakukan pada anak itu yang sebaik mungkin. Perlu yakin pada diri sendiri. Jadi ini pada ibu bapa. Tetapi pada anak, dia akan berada dalam keadaan dilema kerana dia malu. Dia malu nanti kemungkinan mak ni dengan secara tidak sengaja maklumkan pula pada anak saudara, pada abang, pada kakak ataupun pada adik. Kau nak tahu, dia ni kencing malam. Jadi memalukan dia. Dan tambah memalukan lagi, ini membimbangkan dia lagi, takut pula kawan di sekolah tahu. Jadi ini pada saya, ini akan merendahkan lagi imej kendiri anak ini, akan merendahkan lagi kita kata konsep kendiri anak ini. Dan ini tidak sepatutnya berlaku, kerana kanak-kanak yang kencing malam ini, sama ada dia di peringkat primer ataupun peringkat sekunder, kita kata dia adalah kanak-kanak yang normal emosinya dan juga normal fizikalnya, dan dia bukan dibuat-buat. Begitu juga dia bukan disengajakan. Dan untuk itu kalau boleh kaum-kaum ibu, janganlah merasa rusing kerana pada saya
setiap penyakit itu ada ubatnya. Dan untuk mengetahui apakah rawatannya, apakah kaedah-kaedah untuk mengurangkan kelakuan ini ataupun tingkah laku ataupun kita kata tabiat kencing malam ini, kita lihat dulu apa yang menyebabkan punca-punca ni. Baik, kalau kita lihat kepada punca-punca, kita lihat punca yang pertama. Sebenarnya tanpa disedari ada kadang-kadang kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa anak kencing malam ini sebenarnya ada faktor genetik. Maksudnya di sini ialah ada sejarah yang sama berlaku pada keluarga yang sama. Kemungkinan adiknya, kemungkinan kakaknya, kemungkinan mak saudaranya, malah kemungkinan ibu bapanya sendiri. Ya, tanpa ibu bapa itu sedari. Jadi perkara ini akan jadi, kita katakan, satu sejarah dalam keluarga itu. Dan kadang-kadang tanpa kita ketahui, kita label pula anak itu sebagai sesuatu, sebagai seorang yang negatif, ya. Dan ini tidak sepatutnya berlaku kerana kalau kita lihat kita sendiri yang mengalami perkara itu. Dan kalau boleh kita, apa yang saya nak maklumkan di sini ialah itu memang dah jadi satu perkara sejarah. Tetapi apa yang patut dilakukan sekarang ialah walaupun dia sejarah, tetapi kita perlu membaikinya, bagaimana nak mengatasinya. Dan banyak lagi punca-punca lain yang akan saya bincangkan nanti. Dan untuk itu kita berhenti buat seketika dan kita bertemu kembali selepas ini dengan punca-punca kencing malam. Ada ibu-ibu yang mengatakan anak kencing malam disebabkan oleh banyak minum. Anak kencing malam disebabkan oleh terlampau aktif. Jadi kalau boleh saya mahu tuan-tuan dan puan-puan berfikir sendiri tentang apa yang ingin saya bincangkan pagi ini, ya. Kita lihat punca yang kedua. Kadang-kadang kencing malam ini disebabkan oleh kelewatan keupayaan mengawal pundi kencing itu di pihak perkembangan ataupun proses pertumbuhan kanak-kanak itu. Baik, ada kanak-kanak yang memang ada keupayaan untuk mengawal pundi kencing. Maksudnya di sini ialah kadang-kadang pundi kencing itu sendiri telah menghantar maklumat pada bahagian otak mengatakan dia telah penuh dan untuk itu dia perlu dikeluarkan. Tapi ada kanak-kanak yang tidak mampu, tidak berupaya untuk mempunyai, kita kata, kemahiran ini. Dan ini kadang-kadang berlaku pada kanak-kanak yang memang nyenyak tidurnya. Ya, mengapa kanak-kanak nyenyak tidurnya? Adakah disebabkan dia letih ataupun adakah disebabkan dia memang seorang yang memang kalau tidur orang kata bunyi bom pun tak dengar? Adakah begitu? Tapi pada saya dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan setuju juga, kalau kanak-kanak kita terlalu aktif di siang hari, apa akibatnya? Dia akan tidur senyenyak-nyenyaknya. Dan bila dia tidur senyenyak-nyenyaknya, tanpa disedari, apa yang berlaku ialah apabila pundi kencing menghantar maklumat ke bahagian otak mengatakan pundi aku telah penuh, katakan, dia tidak menyedarinya kerana dia terlalu nyenyak tidur. Dan apabila ini berlaku, dia tidak boleh mengawal pengeluaran air kencing itu dengan cara-cara yang sepatutnya. Kalau minta maaf, kalau tidur atas katil, maka dia akan kencing atas katil lah. Kalau dia tidur atas sofa, maka dia akan terkencing di atas sofa lah. Jadi ini yang berlaku. Jadi bukan dibuat-buat oleh anak dan bukan disengajakan oleh anak itu. Dan untuk sebab ini saya rasa kaum ibu tidak perlu bimbang, ya, kerana tidak ada salah silap atau cacat cela pada anak itu. Ia cuma setakat keupayaannya untuk menerima maklumat itu daripada pundi kencingnya sendiri, ya. Yang ketiga mungkin disebabkan oleh jangkitan kuman dalam sistem air kencing. Jadi bila ada gangguan begini, maksudnya ada jangkitan kuman, akan berlaku gangguan pada pundi kencing itu sendiri. Ya, akan berlaku gangguan pada pundi kencing itu sendiri menyebabkan pengeluaran air kencing itu tidak sistematik. Ya, kalau malam dikatakan nak dikeluarkan, maka dia akan berlakulah walaupun kanak-kanak itu sedang tidur nyenyak. Lainlah kalau bayi, ya, kerana bayi di sini kita tahu bahawa mereka tidak boleh berkomunikasi. Mereka tidak boleh mengatakan mama, ibu, saya nak buang air. Dia tak boleh, ya. Jadi itu sebab kita gunakan pampers ataupun lampin bayi, ya. Tapi di sini kalau bagi kanak-kanak yang memang dah 3 atau 4 tahun yang memang boleh dilatih untuk buang air kecil di tandas, jadi tidak perlu untuk dipakaikan lampin. Kerana kita perlu latih anak ini untuk membiasakan dirinya, mengawal diri dia, memberi arah kepada kawalan pundi kencingnya untuk mengeluarkan air kencing itu pada waktu-waktu yang tertentu. Itu sebab-sebab yang ketiga. Kemudian seterusnya ialah
pada awal tadi saya ada sebut, ada ibu yang mengatakan, jangan minum banyak, nanti kencing malam. Jadi, adakah ini benar? Ini kemungkinannya ada kebenarannya di sini, kerana kadang-kadang bagi kanak-kanak, kita lihat pundi kencing itu agak kecil untuk menampung jumlah air yang diminum. Dan apabila ini berlaku, terutama di waktu malam sebelum dia tidur, tambah lagi kalau dia memang seorang kanak-kanak yang aktif, maka mesej ataupun maklumat yang perlu sampai pada bahagian otak untuk diambil tindak balas oleh sistem air kencing itu tidak akan berlaku. Dan sebab inilah kita kata anak itu kencing malam. Dan yang keempat, yang aspek yang saya nak bincangkan, tekankan di sini, ada juga kaitannya dengan kesan aspek psikologi. Ya, aspek psikologi yang dimaksudkan di sini ialah ada yang mengatakan bahawa kadang-kadang orang kata psikologi ini ialah berkenaan dengan tingkah laku manusia. Memang betul. Tetapi masalah psikologi yang dihadapi oleh anak yang kecil malam ini mungkin disebabkan oleh masalah persekolahan. Mungkin disebabkan oleh tugasan yang tak disiapkan. Mungkin dia takut bahawa mungkin guru akan memarahinya. Mungkin pelbagai kemungkinan yang berlaku disebabkan oleh masalah di sekolah itu sendiri, ya. Dan kadang-kadang ada juga disebabkan oleh masalah antara kita katakan masalah sosial dengan adik-beradik. Dan ini perlu diberi perhatian oleh ibu bapa, kerana saya rasa sebagai ibu bapa dia perlu memantau bukan sahaja kehendak fizikal, bukan sahaja kewangan, tetapi juga emosi anak itu sendiri. Kerana kadang-kadang kaum ibu dan juga kaum bapa, kadang-kadang emosi manusia ini kita tidak nampak, ya. Kadang-kadang kanak-kanak ini dia sikapnya ceria, riang, walaupun dia ada masalah. Kita tak tahu bahawa di dalam hati itu ada masalah emosi, ada gangguan emosi yang tidak stabil, dan ini boleh membawa kepada gangguan dalam sistem peredaran dalam tubuh badannya. Jadi perkara ini perlu dipantau. Dan seperkara lagi ingin saya tekankan di sini ialah corak tidur anak itu. Baik, corak tidur anak itu kita tahu bahawa anak seelok-eloknya tidur, kanak-kanak terutamanya kanak-kanak 8 jam ataupun 9 jam satu hari, ya. Dan kalau kanak-kanak ini seorang yang aktif seperti saya sebut sebelum ini tadi, dia sudah pastinya akan berasa letih. Dan apabila dia letih, dia akan tidur. Mengapa dia letih? Kerana keadaan fizikalnya yang telah kita katakan mengalami banyak penglibatan pergerakan otot kasar dan juga otot-otot bahagian badan yang lain, menyebabkan dia ingin mengambil semula tenaga. Sebab waktu tidur, kita manusia ni menerima tenaga. Begitulah halnya juga dengan kanak-kanak. Tetapi apabila kanak-kanak ini terlalu nyenyak tidurnya, ini yang kita bimbang akan berlaku, kerana tanpa disedari dalam masa yang sama juga pundi-pundi kencing ini akan menghantar maklumat sekali lagi kepada bahagian otak. Dan jika maklumat itu tidak dapat diterima, maka maklumat itu tidak akan dapat diproses untuk diambil tindak balas yang seterusnya, iaitu dengan pengeluaran air kencing itu sendiri. Jadi bila saya sebut proses-proses ini, dia nampak abstrak, ya tuan-tuan dan perempuan, tetapi hakikatnya itu yang berlaku dalam tubuh badan kita. Jadi betapa abstrak, begitu rumitnya sistem-sistem dalam tubuh badan kita yang kadang-kadang kita ambil sebagai satu perkara yang mudah, sebagai satu yang kita kata take things easy saja. Jadi sepatutnya perkara ini yang perlu kita lihat. Dan kalau ibu mengatakan jangan main terlalu aktif, jangan minum banyak, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan fikirkan sendiri tentang rasional yang saya sebutkan tadi, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan tidak akan merasa bimbang, malah akan mengambil langkah seterusnya untuk menyelesaikannya. Dan saya rasa kita berhenti seketika, dan selepas ini saya sambung dengan bagaimana untuk merawat anak daripada kita dah sampai pada penghujung topik ini, anak kencing malam. Kita bincang, kita fikirkan bersama tentang rawatan, bagaimana nak mengatasi masalah ini dan apa yang sepatutnya ibu bapa perlu buat, ya. Yang pertama, rawatan ini boleh dibahagikan kepada dua. Sama ada anak yang kencing malam ini perlu dirawat secara perubatan. Kalau dirawat secara perubatan, anak ini boleh dibawa berjumpa dengan doktor, ya. Dan ibu bapa seharusnya tidak berasa panik, tidak berasa bimbang, kerana kalau ibu bapa panik, ibu bapa bimbang, apatah lagi kanak-kanak, kerana dia seorang kanak-kanak yang perlu bimbingan daripada ibu bapa dia. Jadi kalau dah dia sendiri tengok ibu bapanya berkerut di dahi, apatah dia lagi yang berasa bimbang, malu, lepas tu nak berjumpa pula dengan doktor, doktor nak tahu pula dia
kencing malam memalukan lagi, tambahan lagi kalau umur dia dah 7 tahun, 8 tahun dan ada juga kanak-kanak 9 tahun yang mengalami masalah ini. Jadi kita patut sama-sama memberi suntikan motivasi kepada anak itu. Dan sebelum itu, ibu bapa sendiri perlulah yakin pada diri kerana masalah ini boleh diatasi. Seperti yang saya sebut awal tadi, setiap penyakit itu ada ubatnya. Itu jenis rawatan yang pertama, rawatan perubatan. Rawatan perubatan ini ada ubat-ubat yang akan dicadangkan oleh doktor. Tapi itu mungkin saya tidak pasti, mungkin boleh meninggalkan kesan sampingan. Bagi ibu bapa yang mempunyai masalah anak sedemikian, bolehlah bawa berjumpa doktor dan minta nasihat doktor. Langkah yang kedua yang boleh dibuat oleh ibu bapa sendiri, bak kata orang biasa, ibu bapa sendiri yang jadi doktor. Kalau anak pening kepala, dia sendiri beri Panadol, dia sendiri bagi tahu anak minum air banyak-banyak. Ya, begitulah juga kalau kita berjumpa doktor. Jadi rawatan yang kedua yang saya maksudkan ini ialah rawatan dalam bentuk tingkah laku. Ya, dalam rawatan bentuk tingkah laku, kita boleh didik anak kita, kita boleh disiplinkan tingkah laku anak kita yang lazimnya yang biasa dilakukan, oleh anak-anak ini hingga menyebabkan dia mengalami masalah kencing malam. Yang pertama ialah, kalau boleh, kita hadkan anak ini minum air di waktu malam, terutama beberapa jam sebelum dia tidur. Ya, tambah lagi kalau seperti yang saya sebut awal tadi, saya selalu tekankan, jika sekiranya anak ini memang seorang yang aktif atau seorang yang hyperaktif, ya, tidak boleh duduk diam. Ya. Kemudian yang kedua ialah galakkan anak ini buang air sebelum masuk tidur. Maksudnya, jadikan dia kebiasaan. Kalau kita biasakan anak kita dengan berus gigi sebelum tidur, nanti gigi berkarat. Jadi biasa juga kita katakan, buang air kecil dulu sebelum tidur. Ataupun kencing dulu sebelum tidur, supaya tidak kencing atas katil. Ya? Dan ini yang kita perlu maklumkan pada anak-anak. Jadi kita biasakan pada anak-anak ini. Kerana apabila dah biasa, itu akan jadi satu tabiat. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun faham maksud tabiat itu. Ya. Dan seterusnya ialah kita kata, beri pujian esok harinya kalau kita dapati cadar itu kering. Kalau kita dapati seluarnya kering, kita beri dia pujian. Kita peluk dia, kita cium dia, kita senyum pada dia. Ya, ini yang penting sekali. Bukan saja pada ibu-ibu, malah pada bapa, malah kepada adik-beradik dia. Walaupun adik dia sendiri tidak kencing malam, bila abangnya dilihat kering seluarnya, adik itu pun boleh memuji. Pandai abang hari ini, pandai kakak hari ini. Jadi kita beri dia pujian. Kerana pujian ini boleh menaikkan motivasi dia. Ya? Jadi sebelum pujian ini diberikan, sudah semestinya ibu bapa itu sendiri harus yakin, sentiasa positif. Ya? Sebab naluri anak dengan ibu tu saya rasa tidak boleh kita kata dipisahkan jauh. Mungkin akan terasa, terutama daripada penampilan muka. Ya. Kalau di tepi katil itu muka ibu pun dah macam dia sendiri pun sakit perut, jadi anak itu apatah lagi, dia berasa dia sendiri pun ragu-ragu. Ya. Malah dia sendiri tak tahu, adakah dia kencing malam hari ini, adakah tidak. Jadi ini yang kita mahukan. Kita mahukan sokongan daripada ibu bapa. Dan seterusnya ialah elakkan sikap negatif. Sikap negatif yang saya maksudkan ini ialah, ada kadang-kadang kaum ibu dan juga kaum bapa. Sebab maklumlah kita ni sekarang zaman, semua zaman mengejar, kita kata mengejar kebendaan, mengejar kemewahan, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga. Kadang-kadang kita penat bekerja, keluar pagi baliknya malam, kemudian pagi esoknya pula bila nak bangun didapati ada lagi perkara tugasan lain yang perlu dilaksanakan. Jangan begitu, ya, jangan sebut perkara-perkara yang negatif. Kerana seperti awal tadi saya kata, kesan pada diri anak ialah apabila dia kencing malam, bukan ibu bapa saja yang ada tekanan, anak itu sendiri juga ada tekanan. Tetapi tekanan pada anak kita tak nampak kerana mereka selalu bermain, mereka selalu berlari-larian. Kalau kita orang dewasa, kalau tertekan, kita akan tertampil pada muka, ya. Terutama kalau yang tidak pandai mengawal diri sendiri, terutama yang tak pandai mengawal emosi dan sebagainya. Jadi kita elakkan perkara-perkara yang negatif, kata-kata yang negatif, ya, dengan kemarahan, dengan ejekan, dengan kritikan. Kerana perkara ini semua boleh merendahkan lagi konsep kendirian anak itu, boleh merendahkan lagi imej diri anak itu. Jadi bila emosinya tak stabil, ini memberi kesan ataupun impak psikologi pada
diri anak itu yang memang telah ada, kita kata telah ada masalah buang air kecil di waktu malam di atas katil. Jadi kita tidak mahu ini berlaku kerana sokongan yang padu daripada kaum keluarga amat penting untuk anak-anak ini, ya. Kerana perkara ini boleh diatasi. Seperkara lagi ialah anak ini perlu dikejutkan juga waktu malam. Ya, kita kejutkan anak waktu malam. Tapi kadang-kadang maklumlah, ya, kalau ibu bapa pun dah nyenyak tidurnya, lupa pula nak mengejutkan anak tadi. Jadi boleh diminta adik-beradik yang lain, boleh diminta abang ataupun boleh diminta kakak yang tidur sekatil dengannya, digerakkan adik itu tadi dan dimaklumkan pergi buang air kecil. Jadi lama-lama dia akan melatih dirinya sendiri dengan secara tidak langsung, melatih sistem pundi kencingnya itu untuk mengeluarkan, kita kata, air kencing itu di waktu yang memang dia nak keluar, di tempat yang sepatutnya, ya, dan bukan di tempat yang tidak sepatutnya. Dan sebelum ini tadi saya ada sebut tentang anak yang aktif, dia akan tidur nyenyak, ya. Maksudnya di sini kita bukan mahu anak kita tidak tidur nyenyak. Maksudnya ialah anak itu tidur, tetapi apabila dia tidur, kita maklum bahawa apabila pundi air kencing telah menghantar maklumat ini akan diproses, dan bila maklumat ini diproses, kemungkinan anak ini akan dapat bermimpi. Mungkin mimpinya tentang air, mungkin mimpinya dia sedang berkejar-kejaran di padang, kemudian tiba-tiba nak buang air kecil. Jadi daripada secara itu dia akan tersedar dengan sendiri. Dan ini yang kita mahukan dalam diri anak-anak. Jadi bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang sedemikian, masalah ini sentiasa akan dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Cuma yang penting ialah ibu bapa itu sendiri harus bersikap positif, kerana perkara ini, masalah masalah anak kencing malam ini lambat laun akan dapat diatasi, dan lambat laun dia akan hilang begitu saja. Sama ada jenis anak kencing malam ini daripada jenis primer yang kerap kencing malam, makan masa yang lama, ataupun jenis yang kedua, jenis sekunder yang sekali-sekali kencing malam. Kerana apabila dia telah besar nanti, masalah ini tidak akan timbul lagi. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan telah dapat sedikit maklumat. Saya berkongsi maklumat dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kita, terutama tentang anak-anak. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.